Allah. Kita mula insya-Allah. Dah start belum ni? Belum tak? Belum kan? Ha? Oh dah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fanawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan dan merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih diberi kesihatan, tubuh badan yang baik, akal fikiran yang sejahtera, keluarga yang bahagia, kecukupan dalam menjalani hidup sementara di dunia ini. Dan alhamdulillah diberi juga taufik hidayahnya untuk kita sama-sama meluangkan masa pada pagi yang berbahagia ini bagi meneruskan sesi kedua bacaan tafsir Al-Quranul Karim. Jadi sebagaimana telah saya maklumkan sebelum ini, rujukan utama saya dalam syarahan tafsir ini ialah kitab At-Tafsir Al-Wadih Al-Muyassar yang dikarang oleh Al-Syeikh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Cumanya kitab tu bila saya cari terjemahan tak ada. Cuma kali kedua. Bila tafsir ni dia tak jauh lah antara satu tafsir dengan satu tafsir yang lain. Jadi boleh ibu ayah rujuk mana-mana dekat tafsir, ulang kaji baca di rumah, insya-Allah. Bila faham apa yang saya terangkan, untuk baca di rumah tu pun tidak menjadi sebarang masalah lah, insya-Allah taala. Pada sesi yang lepas kita dah membincangkan tentang tafsir suratul Fatihah dan surah Al-Falaq. Hari ini kita masuk surah An-Nas, suratul Al-Ikhlas, dan kalau ada kesempatan masa kita masuk juga surah Al-Masad. Boleh? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Qul a'udzu birabbin nas. Yang bermakna kul, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbin Nas. Rabb ni Tuhan. Rabb ni Tuhan. Lepas ni kita akan sebut Ilahin Nas. Ilah tu pun Tuhan juga. Cuma ada perbezaan yang sangat halus. Rabb ni, Rabbun, Tuhan yang kita pandang pada sudut memberi rezeki, menjaga kebajikan kita, menurunkan hujan, menumbuhkan pokok, mengawal alam ini, menimbulkan matahari, menenggelamkan matahari, menerbitkan bulan, wahakadha. Benda yang berkait dengan syu'unul hayah, kehidupan seharian. Kita panggil Rabbun. Boleh? Sebab tu isteri dia panggil Rabbul Bait. Rabbul Bait, tuan rumah. Sebab apa? Dia yang menguruskan rumah. Tanpa dia, siapalah suami? Kelang kabut rumah kalau tak ada isteri. Sebab tu lelaki ni, kalau mati isteri, kubur tu merah lagi. Lelaki cuba carilah isteri baru. Bukan dia nak sangat, tapi dia tak boleh hidup tanpa seorang perempuan di rumah. Berbanding dengan perempuan,
Mereka lebih, orang panggil apa, gagah lah dalam bab menguruskan rumah tangga tu, menguruskan dalam rumah tu. Jadi qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung daripada Tuhan manusia. Malikin nas. Boleh? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa makna malikin nas? Raja kepada manusia. Raja kepada semua makhluk. Sama ada makhluk itu tuan ataupun hamba, bos ataupun staff, rakyat ataupun pemimpin. Allah Ta'ala lah raja kepada mereka. Erti raja kat sini maknanya al-mutasarrifu fihim. Allah Ta'ala mempunyai kemampuan dan kekuasaan untuk bertindak apa sahaja yang dia suka. Menghidupkan, mematikan, memberi kemuliaan, kehinaan, memberi kekayaan, kefakiran. Boleh? Jadi Allah ialah Malikul Muluk, raja kepada raja. Boleh? Kat sini ada, tak ada jemaah tu. Baru ni ada Tok Imam cerita ada jemaah dekat sini. Asalnya kaya. Tapi diuji dengan kemalangan. Kemudian hidupnya agak susah lah lepas tu. Jadi itu semua tu ketentuan Allah Ta'ala. Al-mutasarrifu fihim. Malikul Muluk. Jadi kita bila senang jangan terlalu sombong. Sebab bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh cabut. Sekelip mata je sebenarnya. Bila senang bersyukur. Bila susah sabar. Jadi orang beriman ni kita sebut sentiasa fi khair, dalam kebajikan. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi sebut ajaib perihal orang beriman ni. Setiap keadaan dia baik, tak ada yang buruk. Sebab bila dia ditimpa musibah dia sabar, pahala. Kalau dia ditimpa ataupun diberi nikmat, dia syukur, pahala. Berbeza orang kafir, syukur ke tak syukur ke, tak ada apa. Tak berbanding dengan kita orang Islam. Naam. Itu makna malikin nas, raja kepada manusia. An-nas tu manusia. Tapi kalau kita sebut dua kali nas, yang tu beruk. Jadi an-nas manusia. Nas itu kita sebut sebagai beruk. Jadi baca molek. Naam. Okey. Dalam satu ayat Quran disebut qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah Allah Ta'ala lah malikal mulk, mana pemilik segala kerajaan. Allah Ta'ala berikan kerajaan kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala cabut kerajaan, kekuasaan daripada orang yang dia kehendaki. Jadi pemimpin kena ambil syakna lah bila jadi pemimpin. Seterusnya ilahin nas, Tuhan kepada manusia. Ilah kat sini Tuhan dengan mana yang layak disembah, yang berhak disembah. Jadi Rabb tadi Tuhan juga. Cuba lebih kepada syu'unul hayah, memberi rezeki, menjaga kebajikan kita. Tak. Itu kita panggil Rabbun. Tapi kalau ilah, Tuhan yang layak disembah. Kenapa Allah Ta'ala sebut perkara ni dalam 2-3 ayat daripada surah An-Nas? Kerana dalam kalangan manusia ni ada raja. Jadi Allah Ta'ala nak peringatkan, raja sebenar ialah aku. Jadi disebut Malikin Nas, aku raja manusia, bukan kamu. Raja sebenar. Lepas tu dalam kalangan kita ni pula ada manusia yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala nak ingatkan, Tuhan sebenar bukan si Al-Lata, Al-Uzza, bukan berhala sekian, berhala fulan, bukan Nabi Isa AS, bukan. Aku. Maka disebut ilahin nas, Tuhan kepada segala manusia yang hanya dia layak disembah. Naam. Kalau perasan kat sini An-Nas, berapa kali ulang dah kataan An-Nas? 3 lah. Jadi katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan Rabb kepada manusia. Malikin Nas, raja kepada manusia. Ilahin Nas, Tuhan yang layak disembah, Tuhan manusia. Jadi kat sini kita sandarkan perkataan Rabb, Tuhan, Malik, Tuhan, Ilah, Tuhan kepada manusia.
Ulama sebut itu tidak lebih nak menunjukkan kemuliaan manusia itu sendiri. Sehingga Allah Ta'ala sandarkan Tuhan manusia. Raja manusia. Faham tak? Bila kita duduk sebelah orang comel ni, jadi comel juga lah kita pun. Boleh. Kita pergi tempat minyak wangi. Biasa misalnya orang buat contoh kan. Maka walaupun kita ni jenis busuk, sekurang-kurangnya kita masuk tempat minyak wangi tu kita dapat hidu benda wangi. Walaupun kita tak mampu beli, kalau jenis harga mahal-mahal tu. Tapi kalau kita pergi tempat jenis format kereta ke apa, ataupun tempat-tempat yang busuk lah, yang berbaru sikit lah, maka kita pun terhidu benda-benda busuk tu. Jadi kat sini, bila Allah Ta'ala letak nama dia dengan kita, Ilahin Nas, Tuhan manusia. Tuhan manusia. Rabbin Nas, mana pembimbing ataupun pendidik manusia. Raja manusia. Itu tidak lebih nak memuliakan kita. Nak memuliakan kita. Boleh? Sebab tu dalam sebuah syair disebut, A'id zikra Nu'manin lana inna zikrahu. Ulangkan kepada kami sebutan nama Nu'man. Mana sebut Nu'man. 2-3 kali nama orang lah. Huwal misku, kerana ianya kasturi. Ma karartahu yatasawwa'u. Bila kamu ulang kali pertama, percikan kasturi tu tersebar. Kali kedua makin luas tersebar. Kali ketiga makin luas tersebar. Bau dia tu. Tu. Jadi bila ulang satu-satu nama, itu menunjukkan kemuliaan. Boleh? Nah. Okey, kita minta berlindung daripada siapa ni? Allah Ta'ala arahkan Nabi sebut a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Minta berlindung dengan Allah yang Tuhan manusia, Raja manusia, Tuhan yang layak disembah di kalangan manusia. Kita minta berlindung daripada apa? Min syarril waswasil khannas. Daripada keburukan waswas. Waswas ni ulama sebut nama syaitan. Jadi daripada keburukan syaitan yang bernama waswas. Ataupun waswas dalam hati lah. Al-Khannas. Daripada keburukan syaitan yang bernama waswas yang jenisnya Al-Khannas. Al-Khannas ni maksudnya apa? Al-Khannas ini ialah syaitan hak jenis bila kita sebut nama Allah Subhanahu Taala dia lari. Gelepar lari. Bila kita lupa Allah Taala dia mari balik. Sebab tu dalam sebuah hadis disebut mana? Hilang dah. Sudah. Itu model duduk dalam kitab. Wa fil hadis syarif inna syaitana wadi'un khatmah ay muqaddama anfihi wa famih. Syaitan ni dia letak dia punya hidung dan mulut dia lah dekat kita punya hati. Ala qalbi ibni Adam. Fa in zakarallaha khanas. Bila kita sebut nama Allah Taala ataupun kita ingat Allah Taala dia lari. Kita buka. Ay tawara wa ta'akhkhar wa idza nasiya iltaqama qalbahu fawaswasa. Tapi bila kita lupa dia lekat balik ke hati kita dan dia mula mendatangkan perasaan was-was dan hasutan syaitan lah. Hasutan syaitan maksudnya dia ajak kita buat benda buruk. Tapi tanpa suara. Tak dengar tiba-tiba ada orang kecek kat telinga tak? Tak pernah dengar dah. Cumanya ada. Dia pergi melalui bisikan kepada hati kita. Yang sehingga kita buat perkara-perkara maksiat. Na'udzubillahi ta'ala. Kemudian disebut tugas syaitan yang bernama Al-Khannas tadi tu. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswis. Tuhan, syaitan yang apa? Yang yuwaswis. Apa yuwaswis? Kalau terjemahan kita sebut memberi waswas mana? Yang membisikkan kejahatan dalam dada-dada manusia. Itu kerja iblis tu. Kerja syaitan. Okey. Minal jinnati wan nas. Yang terakhir Allah Ta'ala sebut syaitan ataupun iblis yang jenis menghasut manusia ni bukan semata-mata di kalangan jin, bukan semata-mata di kalangan syaitan iblis tak, malah ada juga di kalangan manusia. Sebab tu disebut minal jinnati wan nas. Daripada kalangan jin, syaitan yang merupakan kalangan jin dan juga daripada manusia. Faham tak? Dan dua puak ni saling berbantulah untuk mengajak baki manusia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah syaitan yang berbentuk
manusia ni sebenarnya lebih susah untuk kita jauhi. Sebab kalau syaitan yang jenis jin ni, kita sebut dah tadi, Al-Khannas, makna bila kita ingat Allah Ta'ala dia lari, dia tak buka. Tapi kalau syaitan jadi manusia ni, kita tahlil depan dia 300 kali tahlil, la ilaha illallah, dia buat relax, tenang. Lepas tahlil tu dia mari pula hasut kita. Tak pandang tahlil, kita baca Yasin 3 kali, 4 kali, supaya kawan tu bila jenis jahat ni, jahat sungguh, dia hasut kawan dia ke, isteri dia ke, untuk buat benda-benda maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah lah. Hari ni kemungkaran tu dah menjadi satu kebiasaan lah. Kalau tengok di Facebook tu, orang buat kemungkaran ni, dia bukan rasa malu, rasa bangga pula. Rasa malu mula ditarik daripada kalangan umat Islam pada hari ni. Lepas tu ada pula set bebas, bertukar-tukar pasangan, orang Melayu gitu. Macam-macam hari ni. Jadi kita hadir ke majlis-majlis lagu ni, moga-moga Allah Ta'ala turunkan rahmat dan beri hidayah kepada mereka dan juga diri kita lah. Dan menjadi asbab kepada Allah Ta'ala jaga anak-anak kita pada masa akan datang. Anak saya tu kalau zaman dia umur 30-40, tak tahulah bumi ni macam mana cerita ni. Takut orang berzina, berjalan kita tak ada orang tegur. Allah Alam, na'udzubillah. Okey, selesai kat situ. Yang terakhir, tak selesai lagi, ada yang terakhir. Naam. Telah berkata Zar ibn Hubaish, aku bertanya Ubay bin Ka'ab tentang 2 ayat Quran ni, tentang 2 surah Quran. Yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Aku tanya tentang apa? Dia gini, kul tu arahan. Allah Ta'ala arahkan. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Apa yang dikatakan? A'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. Patutnya tengok zahirnya bila diarahkan suruh baca a'udzu birabbin nas. Mana Nabi start dengan apa? A'udzu birabbin nas lah. Macam contoh saya katakan anak saya, Mamat atau saya Ramadan, cuba kamu ucapkan saya suka makan nasi. Maka dia akan sebut apa? Saya suka makan nasi. Dia tak sebut cuba ucapkan atau ucapkanlah saya suka makan nasi. Dia tak sebut ucapkanlah tu kan. Dia terus baca apa? Aku suka makan nasi. Jadi sepatutnya Nabi sebut a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Jadi sahabat pun soal lah. Sebab kul tu arahan. Yang nak disuruh disebut ialah a'udzu birabbil nas, a'udzu birabbil falaq. Cumanya Nabi jawab, seperti itu sampai kepada aku wahyu, maka aku baca sebagaimana wahyu itu datang. Maka Ubay bin Ka'ab tadi, bila ditanya oleh Zar ibn Hubash, dia kata, seperti itu juga Nabi sampaikan kepada kami, dan seperti itu kami bacakan kepada kamu. Sampailah ke hari ini, kita tetap baca Qul a'udzu birabbin nas. Itu patuhnya Nabi akan arah Allah Ta'ala lah. Sampaikan sebiji-sebiji sebagaimana apa yang diperintahkan. Selesai tentang surah Qul a'udzu birabbin nas. Kita berpindah pula kepada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah yang ahad, yang tunggal. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah yang tunggal. Tunggal kat sini maksudnya apa? Satu lah. Satu ni kalau kita belajar dalam tauhid, ada satu pada sudut zat, ada satu pada sudut sifat, ada satu pada sudut perbuatan. Betul tak? Siapa boleh sebut apa makna satu dan tunggal ni Allah Ta'ala pada sudut zat, dan pada sudut sifat, dan pada sudut perbuatannya? Siapa boleh terang? Kita ada 3 botol air kosong ni. InsyaAllah kita jadikan sebagai hadiah lah. Tak ada model lain lah. Tu dia ada kat lain ni. Tak nak sabar bagi hadiah. Okey, tunggal Allah Ta'ala pada sudut zat, maknanya
tidak ada zat lain yang serupa dengan Allah Ta'ala. Itu satu makna. Makna yang kedua ialah zat Allah Ta'ala ni tidak tersusun daripada sesuatu. Contoh, saya tanya satu soalan. Ustaz solat kat depan ni, berapa ekor depan? Ustaz solat. Seorang ke dua orang? Siapa kata dua orang tu, boleh cari itu keluar lah. Dia ambil rawatan. Tak apa sihat lah tu. Jadi saya kat depan ni seorang je. Tapi tersusun daripada beberapa perkara. Kepala, tangan, kaki. Dibentuk jadilah satu. Sama dengan tab ke apa semua kan. Dia ada alat-alat atau barang-barang ada. Kita cantum jadilah satu tablet. Tapi Allah Ta'ala satu tu satu sungguh. Dia bukan disusun daripada kaki, tangan apa semua. Jadilah satu zat. Dia satu. Tunggal begitu. Macam mana? Wallahu a'lam. Boleh? Jadi makna tunggal pada sudut zat dua. Pertama, tidak ada zat lain yang sama dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, zat Allah Ta'ala tidak tersusun daripada beberapa komponen. Bukan daripada kaki, tangan apa semua jadilah satu zat. Macam al-awthan, berhala. Nak di batu cave ke di mana ni kalau viral kan. Jadi besar lah. Satu lah tu. Cumanya tersusun daripada kepala, daripada kaki, daripada tu. Boleh? Tuhan kita bukan begitu. Faham tak? Tak faham kita ulang. Ulang kali kedua tak faham kita berhenti. Okey, yang kedua, tunggal pada sudut sifat. Tunggal pada sudut sifat ni maknanya, pertama dia ada dua makna. Pertama, sifat Allah Ta'ala tidak sama langsung dengan sifat makhluk. Orang kata, Ustaz, kita boleh mencipta, Allah Ta'ala mencipta. Betul, sama pada sudut sebutan. Allah mencipta. Zaid mencipta. Tapi tengok balik. Sudut hakikatnya, Allah Ta'ala cipta satu benda yang tidak ada kepada ada. Siapa sini? Daripada tidak ada langsung jadi ada. Tak ada. Manusia dia ambil benda yang dah ada, dia tukar jadi benda lain. Betul tak? Kan ada manusia yang boleh cipta satu perkara yang asal tak ada langsung, tiba-tiba jadi ada. Mustahil. Aircon ke kursi ke apa semua tu dah ada. Dia cari alat yang memang dah sedia ada, dia reka bentuk. Itu satu makna. Itu makna pertama bagi tunggal pada sudut sifat. Yang kedua, tunggal pada sudut sifat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Sifat Allah Ta'ala yang kita belajar 20 sifat kan. Setiap satu daripadanya hanya satu. Bukan dua. Contoh, Allah Ta'ala maha berkuasa, kudrah. Okey, berapa sifat kudrah Allah Ta'ala? Satu. Dengan satu sifat kudrah itu, dengan satu sifat kuasa itu, Allah Ta'ala mencipta sekecil-kecil manusia, semut sebagai contoh, atau kuman. Dan dengan sifat kudrah yang sama itu, Allah Ta'ala menciptakan sebesar-besar makhluk yang ada dalam alam semesta kita ni. Maknanya tak perlu kepada 10 kudrah. Allah Ta'ala ada berapa sifat kudrah, sifat kuasa 10. Jadi peranan sifat kuasa yang pertama, cipta benda kecil. Peranan sifat kudrah yang kedua, cipta benda agak besar. Lepas tu yang ke-10, cipta matahari. Ada. Dengan satu sifat sahaja, Allah Ta'ala cipta semua benda. Contoh lain ialah sifat mengetahui. Adakah Allah Ta'ala ada 3, 4, 5 sifat mengetahui? Tak. Allah Ta'ala ada satu sifat mengetahui. Dengan sifat itu Allah Ta'ala mengetahui. Sekecil-kecil manusia, bukan sekecil-kecil mana, sekecil-kecil perkara, sehalus-halus perkara, sehinggalah sebesar-besar perkara. Boleh? Angguk tu faham ke tak? Dia sebenarnya angguk ni dah jadi satu apa? Kebiasaan. Dia tanya faham, dia memang gini. Dia jarang gini. Faham gini. Daripada sekolah rendah lah. Faham ke tak? Oh, faham lah. Budak lagi ya. Gini sama. Nak balik. InsyaAllah faham. Yang ketiga, Allah Ta'ala ni tunggal pada sudut perbuatan. Dengan arti kata yang lain, tidak ada di sana makhluk yang perbuatannya sama seperti perbuatan Allah Ta'ala. Menghidupkan, mematikan, tak ada. Allah Ta'ala saja bersifat dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Boleh? Nah, itu makna tunggal. Jadi disebut dalam
surah ini, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, dia Allah yang maha tunggal. Tunggal pada sudut zat, pada sudut sifat dan pada sudut perbuatan. Nah, Allahus Samad. Allah, nama Allah lah, nama Tuhan kita. Yang As-Samad. As-Samad. As-Samad maksudnya apa? Maksud As-Samad ialah satu Tuhan yang semua perkara dan semua makhluk bergantung harap padanya. Nak minta dengan dia. Itu mana As-Samad. Dalam sebuah hadis kursi disebut kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik ay la yanbaghi lahu ay yakadzibani. Anak Adam telah mendustakan aku, telah menipu aku. Telah mentakdzibkan aku, mendustakan aku lah. Sedangkan ianya tidak wajar bagi anak Adam buat perkara tersebut. Wa syattamani wa lam yakun lahu dzalik. Dan anak Adam telah menghina aku. Sedangkan mereka tidak layak untuk menghina aku. Amma takdzibuhu iyaya fa qawlu la yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana 'alayya min i'adatihi. Adapun mereka mendustakan aku pada sudut apa? Pada sudut mereka mengatakan aku tak mampu mengembalikan manusia selepas mereka mati. Sedangkan Allah Ta'ala sebut kamu ni asalnya tak ada. Daripada tak ada jadi ada. Tak. Jadi itu lebih susah. Daripada tak ada jadi ada. Betul lah lagi kalau kamu dah ada kemudian mati je. Kemudian aku hidupkan balik. Perkara itu lebih senang daripada yang pertama, betul? Jadi yang pertama boleh, yang kedua kenapa tak boleh? Boleh? Itu maksudnya. Kemudian kita sebut juga tadi anak Adam juga mensyatam, memaki Allah Subhanahu wa taala. Pada sudut apa? Wa amma syatmuhu iyaya fa qawlu ittakhadallahu walada. Mereka menghina atau memaki aku pada sudut mereka mengatakan Allah telah mengambil walad, anak. Allah ada anak. Wa ana al-ahadus samad, aku nak sebut dulu. Sedangkan aku ni maha tunggal dan maha as-samad, iaitu Tuhan yang diperlukan oleh setiap makhluk. Allazi lam alid wa lam ulad, Tuhan yang aku ni tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul li kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan aku. Hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Kemudian Al-Syekh berpindah kepada sebab kenapa diturunkan ayat. Sebab An-Nuzul, sebab diturunkan surah Al-Ikhlas. Sebabnya ialah diriwayatkan daripada sebahagian orang musyrik, mereka datang kepada Nabi. Mereka sebut, "Sif lana rabbak." Wahai Muhammad, cerita kepada kami bagaimana Tuhan kamu. Adakah daripada emas ataupun diperbuat daripada perak ataupun daripada batu yakut, permata yakut ataupun permata zabarjad. Orang kafir mari. Sebab Tuhan ni lagu tu. Dia orang ukir sendiri, dia orang sembah. Jadi Tuhan kamu hak mana se? Daripada emas ke, daripada besi ke, daripada apa? Maka fa'anzalallahu ta'ala, Allah Ta'ala turunkan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ialah tunggal, Allahus Samad, iaitu Tuhan yang dituntut hajat daripadanya. Okay. Kemudian diterangkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, surah Al-Ikhlas, bagi menjawab persoalan musyrikun tadi, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid mana tak beranak. Bila tak beranak maka Allah Taala tidak ada anak. Sama ada anak jantan atau anak betina, tak ada. Boleh. Anak lelaki tak ada, anak perempuan pun tak ada. Wa lam yulad, juga tidak ada. Dan tidak juga diperanakkan. Bila Allah Ta'ala tidak diperanakkan, maka tidak ada apa? Yang atas. Tidak ada mak, tidak ada ayah, tidak ada tok, tidak ada toki, tidak ada. Atas itu semua tiada. Maka Allah Ta'ala itu ahadun ahad. Tunggal sungguh. Boleh? Okey. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Apa makna walam yakun lahu kufuwan ahad?
walam yakun lahu, dan tidak ada baginya kufuwan, sekutu. Tidak ada baginya sekutu ataupun satu zat yang sama dengannya, tidak ada sama sekali. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia bukan macam makhluk mempunyai mata, tangan, kaki, tidak. Macam mana Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Kita beriman dengan zatnya wujud, cuma macam mana tu tidak ada siapa pun boleh bagi tahu. Sebab tak ada pernah orang jumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Sebenarnya surah Al-Ikhlas ini secara tak langsung menolak fahaman kumpulan-kumpulan yang sesat secara menyeluruh. Kumpulan sesat ni dia punya ibu dia ada 3. Pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga musyrikun, penyembah berhala. Tu 3 tu. Ayat ni surah Al-Ikhlas datang nak tolak dan reject pandangan daripada 3 kelompok tu. Pertama kelompok Yahudi. Kelompok ni menganggap Uzair seorang manusia lah sebagai anak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa tadi? Apa ayatnya? Lam yalid. Mana Allah Ta'ala tidak beranak. Maka menafikan Uzair itu sebagai anak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pegangan Yahudi. Kemudian Nasrani pula menganggap Al-Masih, Sayyidina Al-Masih, iaitu Sayyidina Isa AS, anak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah bukan anak saja, mereka beriman juga Al-Masih itu sebagai Tuhan. Pelik tak? Pelik. Sebab tu ulama sebut An-Nasraniyah wal-aqlu la yajtami'an. Mana fahaman Nasrani dan juga akal tak boleh berhimpun. Faham tak? Akal dengan fahaman tu tak boleh berhimpun sama sekali. Kalau siapa-siapa yang berpegang pandangan tu, kita sebut tak apa sihat lah. Gila. Sebab apa mereka katakan Allahumma salli ala Muhammad, Tuhan ini terhimpun daripada 3 aqanim. Pertama, ukunum al-ab wal ibn wa ruhul qudus. Mana Tuhan ni terdiri daripada siapa? 3. Sayyidina Jibril, lepas tu Isa ibnu Maryam, satu lagi apa? Tak ingat saya pun. Alah, aku lihat 3 lah. Tapi 3 tu mereka sebut satu. Faham tak? Macam ni 3 orang. 3 ni satu. Tak gila nama dia. 3 benda yang berlainan, contoh matahari, bulan, bintang. 3 ke 1 tu? 3, dia orang sebut satu. Tu kata gila tu. Dalam satu tu ada 3. Dan mereka sembah. Sedangkan kalau mereka anggap Sayyidina Al-Masih, Nabi Isa, anak Allah, dalam masa sama Tuhan. Tapi mereka juga mendakwa Sayyidina Al-Masih ini disalib. Adakah layak seorang Tuhan disalib? Mereka kata Al-Masih, Sayyidina Isa ini ialah anak kepada Sayyidatina Maryam. Tapi dalam masa sama ialah Allah. Dalam masa sama ialah anak Allah. Jadi layakkah anak Allah ataupun Allah tu sendiri, Tuhan tu sendiri, dilahirkan daripada faraj kemaluan seorang wanita, daripada tempat kencing? Gila panggil. Faham tak? Tidak masuk akal langsung lah. Jadi orang Yahudi ni dia gila juga, tapi dia tak segila Nasrani. Sudut kefahaman tu. Boleh? Nah. Kemudian al-musyrikun. Puak-puak musyrikun berkata malaikat itu ialah anak perempuan bagi Allah. Itu juga ternafi dengan firman-Nya lam yalid. Allah Ta'ala tidak memperanakkan. Maka tidak ada anak, sama ada anak lelaki Nabi Isa ataupun malaikat, anak perempuan, tidak. Semua tu dusta ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tu? Naam. Ya Allah.
Okey, selesai kat situ. Dalam kitab ni dia ada sebut satu poin lagi yang menunjukkan fahaman Nasrani itu sangat-sangat jelek. Bila mereka mendakwa Nabi Isa tu anak Allah Ta'ala, bila anak ni manusia lah. Tak, anak kepada Nabi, anak kepada Sayyidatina Maryam. Tapi dalam sama Tuhan. Jadi bila anak Sayyidatina Maryam manusia, dia pun manusia. Bila manusia ni kencing, begok. Jadi adakah Tuhan kamu kencing dan begok? Adakah Tuhan kamu keluar daripada kemaluan seorang wanita? Adakah Tuhan kamu, orang panggil apa tadi? Benda lagi tadi? Disalib. Jadi pelik. Okey. Kita apa i'tiqad kita ke atas Nabi Isa AS? Seorang manusia dan diangkat menjadi rasul. Kemudian diangkat ke langit. Bukan disalib tak. Diangkat ke langit. Ini dengan sarih al-Quran. Dalam Quran secara jelas menyebut Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi sekarang ni ada tak Nabi yang masih hidup? Sekarang ni, lela ni ada tak? Masih ada. Tu kita punya akidah. Dan akan turun pada akhir zaman. Di bumi Syam. Turun di satu menara masjid. Dibawa oleh dua malaikat. Mana kanan, tangan kanan dia berada pada satu sayap malaikat. Belah sini berada pada satu sayap malaikat. Tu. Doa lah kalau nak jadi tentera Nabi Isa. Sempat dah agak-agak. Seronok orang zaman tu, pemimpinnya ialah seorang Nabi. Masya Allah. Imam ialah seorang Nabi kat depan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tak sempat pun insya Allah kita sempat di akhirat. Ziarah Nabi Muhammad, ziarah Nabi Isa, ziarah Nabi Musa, ziarah Nabi Zakaria. Selesai kat situ, ada masa sikit lagi kita baca tafsir suratil Masad. Yang ringkas-ringkas ya. Mudah-mudah. Surah Al-Masad. Dia jadi gitu. Boleh. Sebab kita nak ambil yang paling pendek, barulah pergi yang panjang. Dan itu antara cara nak menarik minat audiens lah. Macam kita sebagai tok guru mengajar kitab. Bila khatam kitab tu budak suka. Masuk kitab baru, nipis juga. Khatam lagi, dia suka, semangat. Tapi kalau kitab pertama dah setebal ni, 40 tahun nak habis. Tua dah kawan tu. Tak pernah khatam kitab. Jadi lemah semangat lah. Orang ini pula gitu lah. Orang dulu lain semangatnya. Jauh beza kita dengan orang dulu belajar. Kita ini kaki sembang. Facebooknya, Twitternya. Tapi mengaji malah. Tu hari ni. Orang dulu Masya Allah 20 tahun, 30 tahun mengaji tu biasa sangat dulu. Zaman-zaman tu kenali Syekh Daud Al-Fatani. Masya Allah, tabarakallah. Jauh lah banding kita dengan dia. Okey, terus. Tafsir surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu cara baca dia. Lambat sikit bunyi tu. Sebab dia ada dua sabdu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu jangan pisah keluar. Macam sebelum ni. Falaqa. Bukan. Dia keluar sendiri. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu lain. Itu terus. Wa ma kasab. Dia tak ada kasab. Tak ada. Ada juga orang baca gitu. Salah. Sebab pada kasabah tak ada sabdu ba tu. Tapi pada yang mula-mula ada sabdu. Boleh? Jadi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab. Maknanya apa? Tabbat yada, celaka. Betul. Binasalah, celakalah. Tangan Abu Lahab, pok saudara Nabi. Bukan kaleng-kaleng, pok saudara Nabi ni. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abi Lahab. Dan celakalah dan binasalah. Okey.
Jadi Abu Lahab ni, jadi ayat Quran ini turun kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni seorang yang celaka lah. Orang yang sangat memusuhi Nabi SAW. Sanggup meninggalkan kerjanya. Contohlah dia masyikat pukul 8, habis pukul 5. Ngulur, keluar, dia cari Nabi. Sebab apa? Nak khianat ke Nabi. Faham tak? Semata-mata nak khianat ke Nabi, nak buat jahat kepada Nabi, nak menahan manusia daripada beriman kepada Nabi. Jadi disebut dalam ayat Quran ni, celakalah, binasalah dua tangan Abi Lahab dan binasalah, celakalah. Okey, cumanya ada dua, tabat, lepas tu belakang tu tabar sekali lagi kan. Okey, maknanya yang pertama tabat itu doa. Kita doa kepada Allah Taala supaya dicelakakan. Permohonanlah tu, permohonan. Tabat yada Abi Lahab. Maknanya ya Allah, ataupun satu bentuk permohonan, permintaan. Dan le tu juga Allah Taala sebut memang permintaan tu dikabulkan. Watabba, memang celaka semua kawan tu. Dia macam kita sebut ahlakahullah wa qad halak. Contoh kita sebut pada seseorang lah, Allah Taala membinasakan dia. Itu doa. Wa qad halak, memang binasa sungguh. Sama kat sini. Mula-mula tu sebagai satu doa, permintaan, dan Allah Ta'ala sendiri bagi tahu permintaan tu memang dikabulkan, dilaksanakan oleh Allah sendiri. Memang kawan tu binasa dan celaka. Okey, sebab apa turun surah Al-Masad ini? Sababun nuzul kepada surah Al-Masad ialah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas, bila mana turun ayat Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin. Mana berilah peringatan olehmu wahai Muhammad kaum keluarga kamu yang terdekat. Maka bila turun ayat tu, Nabi pun keluar dan naik ke Bukit Safa. Siapa pernah pergi ke umrah tahulah Bukit Safa Marwah kan. Jadi Nabi naik ke Bukit Safa dan Nabi pun menyeru. Nabi sebut, ya sabahah, wahai waktu subuh. Dipanggil wahai waktu subuh sebab waktu subuh ni ialah waktu-waktu yang biasa musuh datang. Musuh bila berperang, penat dia balik. Kalau dia rasa nak mari, dia mari waktu subuh, waktu semangat, waktu tengah segar tubuh badan. Jadi bila sebut ya sabahah, maka masyarakat ketika itu ambil perhatian kat Nabi. Sebab apa? Boleh jadi Nabi nak beritahu ada musuh yang akan datang balik bukit tu. Boleh. Maka kaum Quraisy pun berkumpul kepada Nabi. Nabi pun bersabda, ara'aitum in haddathtukum an al-aduwa musabbihakum aw mumassikum akuntum tusaddiquni. Apa pandangan kamu kalau aku bagi tahu musuh berpagi-pagi atau berpetang-petang nak mari serang kita? Adakah kamu membenarkan ucapan aku? Nabi tanya. Maka mereka sebut na'am, benar. Ma jarrabna alayka kadhiban. Kami tak pernah dengar kamu menipu. Kami tak pernah dengar kamu menipu. Lebah. Kaki sembang tak. Sejak kami kenal kamu orang yang sangat jujur. Sebab tu digelar sebagai Al-Amin, orang yang sangat amanah. Orang yang jujur. Kemudian lepas kaum Quraisy sebut na'am tu, ya tu, maka Nabi pun bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kamu tentang azab yang pedih di hadapan kamu jika kamu tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab waktu tu panas barang, sakit hati Maka dia sebut, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, binasa kamu Muhammad. Alihada jama'tana, adakah tujuan ni kamu panggil kami ni ya sabahah, seolah-olah ada benda yang penting, ada musuh nak mari. Tiba-tiba bagi tahu sekadar apa? Sekadar ajak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka disebut tabban, celaka, binasa. Maka turunlah ayat Quran memberitahu yang celaka, yang binasa tu bukan Muhammad, kamu. Maka disebut tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah tangan Abi Lahab dan binasa sungguh tubuh badan dan usaha dia, apa yang dia buat ke atas baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Surah ini sebenarnya
menjadi dalil juga kepada kebenaran Islam dan kebenaran Nabi. Abu Lahab ni, kalau turun ayat, bila turun ayat ni, dia boleh tak berpura-pura beriman? Boleh. Dia boleh berpura-pura beriman secara tak langsung menafikan ayat Quran. Jadi orang akan fikir ni Quran sebut celaka lagu mana? Masuk neraka lagu mana? Dia beriman. Sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi menjadi ketentuan Allah Taala, kawan itu memang celaka sampai kesudah tidak mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah. Kemudian disebut ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maknanya ialah tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ma aghna, maknanya tidaklah berguna untuknya hartanya dan apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan tu, sebagian ulama sebut anak-anak dia. Sebagian ulama kata apa yang dia usahakan itulah pangkat, martabat yang dia cari di dunia. Semua tu tidak memberi manfaat di akhirat kelak kepada dirinya. Bila dia ditentukan sebagai ahli neraka, maka ahli neraka lah dia. Pangkat, kuasa, harta, anak-anak, semua tu tidak membantu walaupun sedikit. Malah lepas ni kita akan cerita kisah yang tragis tentang kematian Abu Lahab. Nah. Kemudian disebut mana tadi? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey. Jadi apa makna ma aghna anhu maluhu wa ma kasab? Tidak berguna untuk Abu Lahab hartanya ataupun apa-apa yang dia usahakan. Sebagai ulama sebut anak dia. Jadi kita tengok anak dia tu tidak memberi guna kepada dia di dunia lagi. Okey. Anak Abu Lahab ni ada 3 orang. Utbah, Mu'attib dan juga Utaibah. Utbah, Mu'attib dan juga Utaibah. 2 orang yang pertama iaitu Utbah, sini tulis Mu'attib. 2 orang yang pertama tu Utbah dan Mu'attib masuk Islam pada pembukaan kota Mekah. Adapun Utaibah tidak masuk Islam. Okey. Abu Lahab tadi pak saudara Nabi kan? Okey, anak Abu Lahab ni berkahwin dengan anak Nabi sebenarnya. Masya-Allah tabarakallah. Siapa dia tengok sikit? Ummu Kulsum anak Nabi. Berkahwin dengan Utaibah yang tak masuk Islam tadi. Ummu Kulsum anak Nabi kahwin dengan Utaibah. Kemudian adik-beradik Ummu Kulsum anak Nabi juga, Ruqayyah. Ruqayyah kahwin dengan Utbah. Dia ulang balik. Ummu Kulsum kahwin dengan Utaibah. Ruqayyah kahwin dengan Utbah. Mudah nama puak tu lah. Tukar sikit-sikit je buang ya apa semua jadi nama. Maka bila turun ayat ni, tabat yada abi lahabin wa tab, celaka dan binasalah Abu Lahab ni. Maka Abu Lahab sakit hati ya. Maka dia kata ke anak dia, raksi min raksikum haram. Kepala aku ke atas kepala kamu haram. Maknanya apa? Haram. Maknanya lah aku tak akan tengok kamu, aku tak akan bercakap dengan kamu. Dia kata ke anak dia, orang. Melainkan kamu talak anak Muhammad. Melainkan kamu ceraikan anak Muhammad. Maka 2 orang tu pun patuh. Dia menceraikan anak Nabi. Okey. Malah Utaibah, orang celaka tadi tu, anak yang tak perlu Islam tu, bila mana dia nak keluar bersama Abu Lahab ke bumi Syam, dia datang kepada Nabi. Sebelum tu dia bersumpah lah, aku akan menyakiti Nabi, aku akan mendatangi Nabi dan aku akan menyakiti Nabi. Okey, bila dia datang kepada Nabi, dia bersebut inni kafirun bin najmi idza hawa. Aku kufur kepada ayat Quran yang menyebut an-najmu idza hawa, surah An-Najm. Wabilladzi dana fatadalla, dan juga aku kufur dengan ayat Quran dana fatadalla, kemudian dia luduh depan Nabi. Kemudian dia talak anak Nabi depan Nabi. Dia celaka tak celaka. Dia mentalak Ummu Kulsum depan Nabi. Maka Nabi tadah tangan doa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, ya Tuhanku,
kamu kalahkan dia dengan anjing daripada anjing-anjing kamu. Maka selepas itu si Utaibah ini dibunuh oleh singa, oleh Asad. Berkat doa Nabi. Okey. Kemudian kita cerita pula Abu Lahab. Jadi pada pengat ni macam mana Allah Taala akhirkan hidup dia. Abu Lahab selepas daripada peperangan Badar, selepas 7 hari daripada peperangan Badar, diuji dengan satu penyakit yang kita sebut berjangkit, macam virus corona tu lah. Tu ya, dinamakan sebagai adasah. Okay, lepas dia mati dengan penyakit tu, seekor abuk anak dia tak mari uruskan. Sampailah dibiarkan 3 hari sehinggalah badan dia berbau busuk. Cumanya Abu Lahab ni kan pembesar. Jadi kaum Quraisy yang lain termasuklah anak dia bimbang lah kalau buat tak tahu subuh ke Abu Lahab ni, kau orang cakap benda pula ke kita. Faham tak? Kita ada family, ayah kita, kalau kita tak suka sangat sekalipun, kita akan paling-paling pun kita suruh orang supaya orang tak cakap buruk pada kita, betul tak? Sama dengan buat ni, dia tak sayang pun ayah dia. Tak, begitulah kaum dia tak sayang pun, tapi disebabkan bimbang, dikritik, dimalukan oleh manusia yang lain, mereka buat macam mana? Mereka gali satu lubang, lepas tu mereka tolak Abu Lahab ni guna kayu yang tebal, yang besar, daripada jauh. Sebab tak boleh guna tangan, coronavirus mana boleh sentuh. Faham tak? Dia tolak guna kayu yang jauh, kayu yang panjang sehingga jatuh dalam lubang tu. Okey, bila jatuh dalam lubang, takkan nak biar gitu. Sikit lagi marilah singa ke ataupun sa'lab, serigala ke main mamah kan. Jadi mereka pun baling batu kecil. Baling sampailah lubang tu penuh. Tu cara macam mana Allah Ta'ala ajar si Abu Lahab ni. Boleh? Bila hidupnya setiap masa, setiap saat menghina Nabi SAW. Kemudian kita habiskan sikit lagi. Sayasla naran dhata lahabin. Apa maknanya? Allahumma salli ala Muhammad. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergelojak. Sayasla maknanya dia tu akan terbakar dengan api. Naran tu api yang zata lahab, yang mempunyai lahab. Lahab ni apa lahab? Bergelojak. Tahu bergelojak? Air kalau menggelegak kan? Ini bukan air, api. Menggelegak. Menyala-nyala, menggelegak. Okey, tengok ayat lahab. Sesuai dengan nama dia Abu Lahab. Dia ayat Quran cantik sungguh. Tapi makna lain-lain. Abu Lahab atas tu, Abu Lahab sungguhlah orang. Lahab yang kedua ni, sayasla naran dzata lahab, maknanya dia tu akan dibakar oleh nar, oleh api yang mempunyai apa nama tadi? Gelojak. Menjulang tinggi, gitu. Tak. Jadi digunakan ayat dengan lahabin, cantik sungguh Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia pula, dan isteri dia ialah pembawa kayu api neraka. Tu. Jadi tu lelaki dengan bini, dua-dua dia kepala pengat. Na'udzubillah. Dan daripada ayat ni jelaslah, kalau isteri dia bawa kayu untuk api neraka, mana bakaran untuk api neraka, jadi isteri dia duduk mana? Syurga ke neraka? Neraka lah. Bukan bawa balik ke syurga pula. Dah. Memang duduk dalam tu lah. Faham tak? Isteri dia nama dia Ummu Jamil. Mok yang comel. Jamil ni comel. Tapi Syekh sebut sini lebih molek, kita namakan dia dengan Ummu Qabih. Mok yang jelek, yang buruk. Sebab sikap dia yang buruk. Okey. Sebab apa disebut hammalatul hatab? Isteri kepada Abu Lahab ni, di akhirat kelak dia akan bawa kayu-kayu untuk menjadi bahan bakar api neraka. Sebab masih hidup pun itulah kerja dia. Menyakiti Nabi dengan kayu-kayu, pokok-pokok yang ada duri. Dia letakkan pada tempat Nabi berjalan. Nabi jalan ikut ni dia letak situ. Nabi tu kerja dia.
maka dia azab seperti mana apa yang telah dibuatkan pada baginda Nabi SAW ketika mana Nabi hidup. Tu. Faham tak? Okey. Allah. Ada pandangan ulama mengatakan isteri kepada Abu Lahab dipanggil dan digelar sebagai Hammalatul Hatab, pembawa bahan bakar daripada kayu. Adalah kinayah kepada dia ni masa hidup dulu jenis orang yang sokmo menanam kebencian di antara umat manusia. Dua orang ni baik molek-molek apa dia mari pecahkan hubungan. Suami isteri ni baik, dia mari jadikan dua orang tu tercerai. Penghasut. Jadi Hammalatul Hatab pembawa kayu kan. Bila kayu kita letak jadi membakar. Sama dengan sifat dia ni, dekat dunia dia membakar. Bakar apa? Bakar hubungan, bakar perasaan yang akhir sekali berpecah dan bercerai habis. Hubungan suami isteri, sahabat-sahabat, jiran-jiran dan sebagainya. Nah, kemudian fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha. Jid maknanya tengkok. Fi dalam tengkoknya, pada tengkoknya hablun. Satu apa? Tali. Dari sabut yang dipintal. Tu. Pada tengkoknya ada sabut, tali sabut yang dipintal. Ini pun samalah. Balasan sebagaimana apa yang dibuat kat Nabi. Kan tadi kita sebut dia ambil kayu-kayu apa semua tu. Yang talikan sabut lah yang ada syauk, duri. Maka di akhirat pun dia diazab dengan perkara yang sama, iaitu diikat pada tengkok dia satu tali yang mempunyai duri yang berapi lah daripada api neraka. Okey. Yang terakhir Nabi dah 10 minit lagi. Dihikayatkan, diceritakan si Ummu Jamil ni, Ummu Qabih ni, isteri Abu Jahal, dia ada, isteri Abu Lahab, dia ada apa? Rantai yang mahal daripada permata. Dan dia sebut demi berhala yang bernama Uzza dan demi berhala yang bernama Lata, maka aku akan infakkan aku punya gelang ni ataupun apa, rantai ni yang mahal ni, dan duit dia tu aku akan infakkan rantai ni untuk aku memusuhi Muhammad, untuk aku hancurkan Muhammad. Dia sebut lagu tu. Maka oleh yang demikianlah bila dia mati, dia apa? Dia diikat di leher dengan tali sabuk yang dipintal. Ada kisah lagi ni, nak dengar ke tak nak? Kena berhenti dah. Boleh? Kisahnya menarik. Kalau tak nak dengar, kita berhenti. Boleh sikit tengok jangan tu. Tengok boleh 5 minit ini insya-Allah. Okey, kisahnya begini. Isteri Abi Lahab ni bila mana mendengar ayat surah Al-Masad turun menghina suami dia, maka dia sangat marah dan dia datang jumpa Nabi. Yang ketika itu berada di Masjidil Haram bersama-sama dengan Nabi ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia bawa bersama-sama dengan dia Fihrun, iaitu kita sebut bahasa mudahnya apa? Pisau lah. Macam ni. Tu, benda tajam. Okey. Jadi bila mana dia mendekati Nabi yang ada bersama Abu Bakar tu, Allah Ta'ala jadikan mata dia tak boleh melihat. Kemudian dia pun berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, telah sampai kepada aku sesungguhnya sahabat kamu ni menghina aku dan menghina suami aku. Dalam ayat Quran tadilah, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Maka demi Allah, kalau aku jumpa dia, maka aku akan pukul dia dengan pedang ni ataupun dengan pisau ni. Kemudian dia pun bernasyid, dia berkata muzammaman asaina. Okey, Muhammad apa makna Muhammad? Satu zat yang dipuji-puji. Maka dia tukar, dia sebut muzammaman, satu zat yang dicela, yang dikeji. Asaina, kami tidak patuh.
Mana kami tidak patuh kepada muzammaman, orang yang dikeji. Sedangkan Nabi Muhammad orang yang dipuji, dia tukar. Wa amrahu abaina, arahan dia kami tolak, kami tak ambil. Wa dinahu qalaina, dan agama dia kami bakar. Dan kami dustakan. Kami benci lah. Maka selepas daripada itu dia berbelah. Tahu belah? Mana dia pergilah. Jadi Abu Bakar pun radhiyallahu taala anhu bertanya, "Amma taraha ra'atka?" Adakah kamu tak perasan? Adakah dia tak tengok kamu? Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Nabi. Si Ummu Jamil ni, isteri Abu Lahab, tak tengok kamu, tak nampak kamu. Maka Nabi sebut, "Ma ra'atni," dia tak melihat aku kerana Allah Taala telah membutakan mata dia ketika dia datang dekat dengan aku. Sedangkan Nabi betul-betul sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Boleh? Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Alhamdulillah selesai 3 surah. InsyaAllah pada sesi akan datang Ramadan belum nak? Belum, ya awal nak Ramadan ni. Kita baca 3 surah juga insya-Allah. Kalau sempat 4 surah sampai surah Al-Ma'un insya-Allah taala. Ada sebarang soalan? Mentafsir dan mentadabbur. Dia ada hubung kait yang rapat lah. Tafsir ni menjelaskan. Tadabbur ni berkait dengan hati. Kadang-kadang orang tu jelas. Orang kafir pun boleh mentafsir. Malah katanya ada orang kafir tulis. Apa tu orang orientalis yang tulis tafsir Quran. Tapi tidak tadabbur, pakai cerah tak masuk Islam. Jadi tadabbur ni lebih kepada menghayati, mengambil iktibar, itu tadabbur. Tapi tafsir macam saya tafsir boleh jadi tak hayati pun. Tapi kalau menghayati sekali, mana tafsir dalam masa sama mentadabbur. Bulan Ramadan sunat memperbanyakkan tadabbur. Mana baca tu dengan mengambil ibrah, bukan baca sekali lalu ikut dan tak. Boleh? Nah, wallahu a'lam. Jadi cukup sekadar tu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fiikum.